Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bahaskan tentang 6 wabak pandemik yang paling dahsyat dalam sejarah dunia. Okey, jadi sekarang ni apakah itu pandemik? Jadi pandemik merujuk kepada wabak yang menyerang dalam skop yang lebih besar, di mana ianya akan mengancam di kawasan yang lebih luas, seperti daripada sebuah negeri kepada sebuah negara dan kepada sebuah benua, dan jika ianya dibiarkan melarat, wabak ini akan menjangkiti seluruh dunia. Jadi seperti mana kita tahu, biasanya wabak pandemik ini akan melumpuhkan aktiviti normal manusia, dan ekonomi sesebuah negara itu definitely akan jatuh merudum disebabkan oleh pelbagai sekatan demi mengawal wabak penyakit ini ke tahap lebih serius. Jadi bagi mengetahui wabak pandemik apakah yang pernah menyerang populasi dunia dalam skala yang sangat besar, berikut I akan senaraikan 6 pandemik terbesar dalam lipatan sejarah manusia. Jadi yang pertama merupakan wabak Justinian. Jadi wabak Justinian ini telah wujud sejak tahun 541 hingga 542 Masihi. Jadi wabak ini merupakan sebuah wabak pandemik yang menimpa Empire Rome Byzantine, terutama sekali di ibu kota Constantinople, Empire Sasanian dan seluruh kota pelabuhan di lautan Mediterranean. Jadi wabak Justinian ini merupakan salah satu daripada wabak yang sangat dahsyat, mana wabak ini telah mengakibatkan kira-kira 25 hingga 50 juta kematian. Oh my. Jadi macam mana wabak ini boleh wujud? Ramai percaya bahawa wabak ini berpunca daripada kehadiran tikus di dalam kapal yang datang daripada Mesir ke sebuah pelabuhan bernama Pelusium, dan hal ini telah menyebabkan wabak ini mula menjangkiti orang-orang di pekan sana, dan ianya mula merebak pada bandar besar seperti Alexandria dan Constantinople, kerana di situ terdirinya pusat pentadbiran Empire Byzantine. Jadi antara tanda-tanda gejala awal dijangkiti penyakit tersebut adalah, pertama, seseorang itu akan mengalami demam, dan kemudiannya badan mereka akan menjadi bengkak-bengkak dan kulit mereka akan bertukar menjadi hitam dan bernanah. Menurut sejarah, nama wabak ini juga diambil daripada nama Maharaja pada ketika itu, iaitu Justinian. Dan Maharaja Justinian juga dikatakan menghidapi ataupun dijangkiti daripada penyakit ini, tetapi beliau bernasib baik kerana beliau dapat sembuh daripada penyakit ini. Walau bagaimanapun, empire-nya jatuh dan lumpuh ketika wabak ini menyerang empire itu. Jadi menurut seorang profesor sejarah daripada Universiti DePaul, beliau mengatakan bahawa akhirnya wabak itu berjaya diakhiri. Jadi kita tahu kan, pada zaman tu masih tak ada lagi vaksin ataupun ubat yang boleh mengubati wabak itu. Tetapi menurut beliau, majoriti yang dapat bertahan dan dapat sembuh daripada penyakit itu kebiasaannya bagi mereka yang mempunyai daya sistem immunity yang kuat. Okey, jadi wabak kedua adalah The Black Death, ataupun juga dikenali sebagai wabak maut hitam. Jadi wabak ini bermula sejak tahun 1346 hingga 1353, di mana dikatakan bahawa wabak ini antara wabak yang paling dahsyat dalam sejarah wabak pandemik dunia. Ini dikatakan kerana
ianya telah meragut daripada populasi dunia, iaitu sebanyak 200 juta mangsa yang terkorban, guys. Jadi macam mana wabak ini boleh muncul? Wabak ini lebih kurang dengan wabak Justinian tadi, di mana wabak ini bermula daripada sejenis bakteria yang dipanggil Yersinia pestis, di mana wabak ini dipercayai sudah pupus pada zaman ini. Dan macam mana wabak ini boleh disebarkan? Jadi wabak ini disebarkan melalui kutu, di mana kutu ini akan hidup di celahan bulu-bulu tikus. Dan pada awalnya, wabak ini menjangkiti manusia daripada gigitan oleh kutu ataupun tikus yang telah dijangkiti oleh wabak ini. Dan selepas itu wabak ini akan menjangkiti manusia lain melalui udara. Jadi wabak ini dipercayai bermula daripada Asia Tengah, kemudian ianya merebak ke China. Tidak lama selepas itu ianya terus pergi merebak di Crimea, iaitu sekarang dikenali sebagai Russia, di mana kota ini dijadikan sebagai laluan utama wabak ini sampai ke Eropah. Jadi, bagi pesakit yang telah dijangkiti, antara gejala-gejala awal mereka menghidapi penyakit ini adalah, pertama, kulit mereka akan bertukar menjadi hitam dan lama-kelamaan ianya akan bernanah sehingga berdarah. Dan kemudian pesakit itu juga akan mengalami demam, badan menggigil, cerit-berit yang teruk, dan jika ianya tidak dirawat dan sistem imuniti mereka tidak kuat, mereka akan mati. Jadi, bagi menghentikan penyebaran wabak ini, pihak berkuasa Pelabuhan Venice telah memperkenalkan undang-undang agar semua anak kapal ataupun barangan yang baru hadir di pelabuhan, tetapi mereka perlu menunggu antara 30 hingga 40 hari sebelum mereka dibenarkan untuk turun ke darat. Walaupun wabak The Black Death ini tidak tamat di situ sahaja, tetapi undang-undang ini telah menyebabkan penyebaran wabak ini dapat diperlahankan. Okey, seterusnya adalah smallpox ataupun cacar air. Jadi, wabak cacar air ini telah dikatakan bermula sejak zaman Empire Mesir lagi, di mana wabak ini telah menyerang sekitar 56 juta populasi manusia di dunia ni. Jadi, dikatakan bahawa wabak ini berasal daripada Afrika. Dan kemudian pedagang-pedagang dari Mesir yang datang ke Afrika itu akan membawa penyakit ini pergi ke benua-benua lain. Dan dari situlah wabak cacar air ini tersebar. Selain daripada itu, aktiviti penjajahan yang dilakukan oleh orang Eropah juga mula menyebabkan wabak ini merebak dengan lebih cepat dan pantas. Jadi menurut info kesihatan, jika seseorang itu menghidap wabak cacar air ini dan ketika orang ini mengalami batuk ataupun bersin, ianya akan menjangkiti orang lain melalui udara yang dihidup oleh orang lain. Faham tak? Jika seseorang dijangkiti cacar air dan apabila mereka bersin ataupun batuk-batuk, akan menjangkiti orang lain juga melalui udara. Dan selain itu, ianya juga boleh merebak melalui sentuhan. Antara gejala-gejala awalnya adalah mereka akan mengalami demam dan timbul ruam lepuh di seluruh badan mereka. Menurut fakta, di benua Eropah sahaja terdapat 400,000 orang meninggal dalam masa setahun disebabkan oleh wabak cacar air ini. Finally, seorang doktor daripada Britain iaitu Edward Jenner telah berjaya mencipta vaksin pertama dunia bagi mengubati penyakit wabak cacar air ini, iaitu pada tahun 1796. Dan selepas itu akhirnya barulah wabak ini berjaya dikawal. Jadi wabak ini bermula sejak tahun 1918 hingga 1920. Ada lagi satu fakta, walaupun nama wabak ini merupakan Spanish flu, tetapi sebenarnya wabak ini bukanlah berasal daripada negara Sepanyol itu sendiri. Hakikatnya, wabak ini bermula daripada negara Amerika Syarikat, di mana kemudiannya ia merebak ke Afrika Barat dan Perancis, dan akhir sekali disebabkan oleh pedagang dan disebabkan oleh peperangan, akhirnya wabak ini telah merebak ke seluruh dunia. Okey, jadi kenapa Sepanyol ni
dapat nama. Kenapa nama wabak ni Spanish flu? Jadi menurut rekod sebenarnya, masa kemunculan wabak ni, undang-undang penapisan akhbar di negara Sepanyol tidak ketat. Lalu penyebaran maklumat tentang wabak ini di negara mereka terlalu bebas tau. Ini disebabkan kerana negara ini bebas daripada peperangan. Jadi mereka boleh melaporkan tahap keterukan wabak ini sebebas yang mungkin. Manakala bagi negara lain pula, bagi negara yang mengalami ataupun sedang dalam peperangan, mereka lebih tertutup ataupun menghadkan untuk mengwar-warkan tentang wabak ini di negara mereka. Jadi disebabkan itulah Sepanyol ini mendapat nama. Disebabkan itu sampai sekarang orang panggil Spanish flu. Ini satu info menarik pasal Spanish flu ni. Kebanyakannya yang menjadi mangsa korban wabak ini merupakan para belia, di mana ianya sangat berbeza daripada wabak-wabak lain, di mana wabak-wabak lain mereka akan attack lebih kepada seperti bayi, kanak-kanak, orang tua dan orang-orang mempunyai daya tahan yang tidak kuat. Jadi menurut CDC, iaitu Center for Disease Control and Prevention, mereka telah menganggarkan lebih kurang 500 juta telah terkena jangkitan virus ini pada ketika itu. Di mana pada ketika itu ianya telah mengorbankan nyawa lebih kurang 40 juta orang. Jadi antara gejala-gejala pertama yang dialami oleh pesakit wabak ini, pertama sekali pesakit ini akan mengalami seperti sesema, menggigil, demam dan badan selalu menghadapi keletihan. Jadi bagi individu yang mengalami wabak ini juga, kulit mereka akan bertukar menjadi lebam-lebam ataupun biru, dan apabila keadaan semakin kronik, paru-paru mereka akan dipenuhi dengan cecair, di mana ianya boleh mengakibatkan kematian akibat pesakit ini lemas ataupun tidak boleh bernafas. Dan disebabkan oleh itulah, pada ketika itu pihak berkuasa menyarankan orang awam untuk sentiasa memakai topeng ataupun face mask, dilarang untuk berjumpa ataupun berjabat tangan dengan orang lain, dan kalau boleh sentiasa duduk di rumah. Dan selain pada itu, tempat-tempat awam juga seperti sekolah, gereja dan teater juga disuruh tutup oleh kerajaan agar penyebaran wabak ini dapat diperlahankan. Okey, jadi kelima adalah HIV ataupun AIDS. Jadi terma kata HIV ini membawa maksud kepada Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini pertama kali dipertemukan pada tahun 1980-an. Jadi virus ini akan menyerang tubuh seseorang, mana ianya akan menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit sindrom kurang daya tahan melawan penyakit, dan kesannya ianya boleh memusnahkan sistem ketahanan badan. Jadi berbeza daripada wabak lain, virus HIV ataupun AIDS ini tidak boleh tersebar melalui sentuhan macam berjabat tangan, bersin, batuk dan sebagainya macam yang selalu kita dengar. Tetapi wabak HIV ni lain daripada yang lain, di mana ianya boleh disebarkan melalui hubungan seks yang tidak selamat ataupun tanpa perlindungan, di mana seseorang itu melakukan hubungan seks dengan seseorang yang dijangkiti wabak HIV ini. Kedua adalah menggunakan jarum ataupun pijagari susahnya picagari ataupun apa-apa sahaja benda tajam, iaitu bekas yang telah digunakan oleh seseorang yang telah dijangkiti oleh wabak HIV ini. Ataupun HIV ini juga boleh dijangkiti melalui seseorang yang terdedah dengan darah seseorang yang telah dijangkiti positif HIV. Seterusnya adalah jika seseorang ibu yang dijangkiti positif HIV, jika dia melahirkan anaknya, kemungkinan anaknya ataupun bayi itu tersebut boleh mengalami positif HIV. Jadi menurut portal UNAIDS, sejak kes pertama yang telah direkodkan pada 35 tahun dahulu, terdapat 78 juta mangsa yang telah dijangkiti positif
HIV, manakala 35 juta daripadanya telah meninggal dunia. What? Banyak gila. Jadi antara gejala-gejala awal HIV ni samalah, mengalami demam, muntah, cerit-berit, badan tumbuh ruam-ruam ataupun ada bintik-bintik merah dan sebagainya. Dan jika mereka ini tidak mendapatkan rawatan yang awal, wabak ini boleh menjadi semakin teruk, di mana mereka boleh mengalami seperti kanser ataupun jangkitan kuman di bahagian otak dan jangkitan paru-paru dan sebagainya yang boleh mengakibatkan kematian. Dan malangnya sampai sekarang tak ada lagi penemuan ubat untuk menyembuhkan penyakit HIV ataupun AIDS ini. Tetapi jika seseorang yang mengalami positif HIV ini mendapatkan rawatan awal dan menggunakan ubat anti-HIV ataupun AIDS, ianya dapat melambatkan proses wabak ini daripada terus melarat kat dalam diri dia. Akhir sekali adalah wabak yang sedang kita alami sekarang. Pada 11 Mac 2020, WHO telah rasmi mengumumkan bahawa COVID-19 merupakan wabak pandemik global. Jadi wabak ini pertama kali dikesan pada pertengahan Disember 2009 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Jadi cara penyebaran wabak ini adalah melalui titisan dari hidung ataupun mulut yang tersebar. Bila seseorang yang menghidapi COVID-19 ini batuk ataupun bersin. Jadi antara gejala umum seseorang itu dijangkiti COVID-19 adalah, pertama, mereka akan mengalami demam, batuk-batuk dan sukar untuk bernafas. Jadi jika keadaan seseorang yang menghidapi COVID ini semakin melarat, ianya boleh menyebabkan seseorang itu mengalami keradangan paru-paru dan mengalami sindrom kesukaran untuk bernafas dengan sangat kronik. Jadi sejak 12 Julai 2020 ini, kes ini telah merekodkan sebanyak 12,857,670 orang manusia yang telah disahkan positif COVID-19 ini, dan sebanyak 567,892,000 orang telah terkorban disebabkan wabak COVID ini. Dan kesudahan untuk wabak COVID-19 ini masih menjadi tanda tanya, dan sampai sekarang setiap negara, setiap individu terus berusaha untuk melawan wabak COVID-19 ini. Hal ini kerana sampai sekarang masih tiada vaksin ataupun ubat dapat dicipta ataupun ditemui untuk mengubati pesakit COVID-19 ni. Tetapi apa yang pasti, pencegahan ini boleh berlaku bergantung pada seseorang individu itu sendiri untuk memutuskan rantaian jangkitan daripada wabak ini terus tersebar. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan sangat perlu dipraktikkan oleh semua individu. Jadi terima kasih kepada semua yang dah tengok. Harap-harap topik ini dapat memberikan korang sedikit sebanyak info tentang wabak pandemik yang pernah melanda dalam sejarah dunia kita ini. Okay, so thank you so much. Jangan lupa tekan butang like. So bye.